Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak-anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Pelajaran pada kali inilah matematik tahun 4. Jom saksikan bersama. Tajuk 2.0 pecahan, perpuluhan dan peratus. Standard kandungan 2.2 perpuluhan. Standard pembelajaran 2.2.1 menambah sebarang dua nombor daripada satu tempat perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. 2.2.2 menolak sebarang dua nombor daripada satu tempat perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. 2.2.3 mendarab seperpuluhan dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. Asal darabnya hingga tiga tempat perpuluhan. Kita lihat maksud perpuluhan. Perpuluhan mewakilkan pecahan 1 per 10 dan 1 per 100 sebagai nombor perpuluhan dan sebaliknya. Nombor perpuluhan ialah nombor yang mewakili pecahan dengan penyebutnya 10, 100 dan 1000. Perpuluhan berasal daripada perkataan Latin iaitu decimus. Perkataan Latin decimus yang bermaksud per 10. Kata akar decim ialah 10. Ini maksudnya, maksud perpuluhan berasal dari perkataan Latin dan bermaksud per 10. Nombor perpuluhan adalah pecahan yang mana penyebutnya adalah gandaan 10, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini adalah maksud perpuluhan. Kita lihat, ini adalah contoh pecahan. Pecahan sini ada 10 bahagian yang berlorek ialah 1 pengangka. Di bawah adalah penyebut keseluruhan yang berlorek dengan tidak berlorek. Macam mana nak ditukarkan pecahan kepada perpuluhan? Kita kena bahagikan buat dalam bentuk lazim macam ini. Atau ada cara lain, kita gunakan cara ombak, gerakkan titik dari kanan ke kiri. Jika tiada titik, kita anggap titik macam ini. Ini gerakan ombak, cara ombak, gerakkan titik. Kita bermula daripada kanan. Kita gerakkan 1. Kenapa gerak 1? Sebab siparnya ada 1. Jadi sipar perpuluhan 1. Kalau kita nak buat dalam bentuk lazim macam ini, 10, 1 di sebelah dalam, 10 di sebelah luar. Jadi 1 bagi 10. Kita ikut macam ini, tolakkan. Hasilnya kita akan dapat sipar perpuluhan 1 macam ini. Bahagian berlorek dalam rajah di atas adalah 1 daripada 10 bahagian. Bermaksud 1 per 10 ialah sipar perpuluhan 1. Kita lihat rajah yang kedua. Bahagian yang berlorek dalam rajah di atas ialah 47. Ini adalah petak 100. Satu baris mesti ada 10, 10, 10, 10 dan yang ini 7 saja. Kita tambahkan, kita akan dapat 47. 47 adalah pengangka. 100 adalah keseluruhan petak dalam petak 100 ini. Di pecahan ini disebut 47 per 100. Jadi kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Dua cara tadi yang telah diterangkan tadi, iaitu kita buat dalam bentuk lazim atau gerakkan titik dari kanan ke kiri. Lebih biasa, kita biasakan kita buat cara ombak. 47 per 100. Kita gerakkan berapa? Kita lihat sipar ni ada 2. Kita gerakkan
2 saja daripada kanan ke kiri. Kita buat ombak 1, 2. Ombak yang kedua letakkan titik dan letakkanlah sifar. Jadi jawapannya ialah 0.47. Bukan 0.47. Dia mesti sebut satu-satu. Ini adalah sempadan sebelum titik mengikut nilai tempat. Selepas titik kena sebut satu-satu. 0.47. Oleh itu, nombor perpuluhan dan pecahan adalah boleh saling ditukar. Mana-mana pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 boleh diungkapkan dalam bentuk nombor perpuluhan. Disebabkan 1/10 ialah 0.1, 1/100 0.01 dan 1/1000 0.001. Oleh sebab itu, 81/100, okay, kita gerakkan titik saja. Kita gerakkan 2, 1, 2. Bermaksud kita akan dapat 0.81. Bagaimana nombor perpuluhan ditulis dan dibaca? Sebutan nombor perpuluhan adalah mengikut nilai tempat sebelum titik perpuluhan dan disebut satu-satu digit selepas titik perpuluhan. Seperti tadi macam ini. Kita pilih 10. Okey. Ni ada sepadan pada titik perpuluhan. Sebutan sebelum titik disebut mengikut nilai tempat. Ini adalah nombor 10. Kita kena sebut 10. Dan selepas titik kita kena sebut satu-satu digit. 118. Jadi sebutan untuk perpuluhan inilah 10.118. Macam ini 4/10 ialah 0.4 disebut 0.4. Jangan sebut kosong. Dalam perpuluhan tiada perkataan kosong. Juga perpuluhan jangan tulis titik. Dalam perpuluhan tiada perkataan titik. Dia mesti hanya perkataan perpuluhan dan kosong adalah sifar. Okay. Tolong ingatkan benda ini. 3/100 0.03 disebut 0.03. 1987 per 1000 gerakkan titik macam ini. Gerakkan titik cara ombak 1, 2, 3. 1.987. Pastikan adik sebut betul-betul. Untuk menukar pecahan kepada nombor perpuluhan, bahagikan pengangka dengan penyebut. Kalau kita nak buat dalam bentuk lazim, di sebelah dalam adalah pengangka, sebelah luar adalah penyebut. Penyebut yang di sebelah bawah. Macam ni. Yang ini adalah pengangka ni belah sini dan penyebut ni belah sini. Pastikan dengan salah tempat. Yang sebelah dalam adalah pengangka, di sebelah luar adalah penyebut. Okey. Lihat keterangan lanjut. Titik perpuluhan yang memisahkan, ini memisahkan bahagian nombor bulat. Ini adalah nombor bulat. Dan bahagian pecahan disebut perpuluhan. Bila ada gabungan macam ini, nombor bulat dengan bahagian pecahan, pecahan ini disebut, bahagian ini adalah disebut perpuluhan. Titik. Ini adalah titik. Disebut perpuluhan. Bahagian nombor bulat di sebelah kiri, titik perpuluhan disebut seperti biasa. Seperti biasa mengikut tempat. Selepas titik atau bahagian pecahan di sebelah kanan, titik perpuluhan disebut 1/1, iaitu 1 digit, 1 digit, 1 digit. Kita sebut 467.
Nilai tempat dan nilai digit. 25.467. Sebelum titik, nombor 25 mesti mengikut nombor bulat. Iaitu kalau 2 ialah 10, 5 adalah sah. Kalau untuk nilai digit, 2 ialah 20, 5 ialah 5. Tetapi selepas titik perpuluhan, 4 adalah nilai tempatnya per 10, 6 per 100 dan 7 per 1000. Kalau 4, nilai digit ialah 0.4 atau 4 per 10, 0.06 atau 6 per 100, dan yang terakhir 7 ialah untuk nilai digitnya ialah 0.007 atau 7 per 1000. Adik kena faham nilai tempat, nilai digit untuk perpuluhan. Okey. Baik, persediaan awal sebelum menjawab soalan operasi asas perpuluhan iaitu bentuk lazim, tambah, tolak dan darab. Okey, susun nombor mengikut nilai tempat. Penting. Sangat penting perkara ini. Menulis titik perpuluhannya berkeadaan sebaris. Okay, sebaris. Nanti kita akan ajar macam mana. Yang seterusnya, mencukupkan digit selepas titik perpuluhan. Okey, ketiga-tiga perkara ini amat penting sebelum kita menjawab soalan operasi asas tambah tolak. Sebenarnya dua operasi ini tambah dan tolak. Kita lihat latihan yang pertama. Okey, 1 tambah 6.5. 1 adalah nombor bulat, tiada titik. Okey, pastikan kalau tiada titik kita buat selepas nombor tersebut. Jadi 1.0. Kalau tiada, kita letak perpuluhan 0 dan titik mesti sebaris. Macam ini. Itu tambahkan. Begitu juga soalan yang kedua. Yang 4 ni tiada titik, jadi 1.5 4.0. Seterusnya, ini tiada masalah sebab kedua-dua nombor ni ada titik perpuluhan. Titik mesti susun sebaris. Macam ini. Yang keempat, 6 tiada titik perpuluhan, jadi 10.9 tambah 6.0. Okey, mencukupkan digit macam ni. Selepas titik kalau ada satu digit bermaksud yang bawah pun kena samakan. Mesti ada satu digit juga. Jadi 15.2 tambah. Ni 3 digit jangan keliru. Pastikan titik disusun sebaris. Macam ini. Jangan salah tempat. Mencukupkan digit maksud atas ni kena letakkan 0. Tambah. Seterusnya 41 ni tiada titik, jadi 41.0. Tambah 18.5. Mencukupkan digit, kedua dah cukup, kita tambahkan saja. Ini langkah-langkah yang agak penting sebelum kita tambah macam biasa. Okay, ini 5, 7.5. Ini 5, 5.5, 7.5. Ini 9. 61, 16.9, 52, 21.25 dan yang terakhir 59.5. Latihan yang ketujuh, tolak. Jadi 9 tiada titik, kita buat 9.0 tolak 3.8. Okey, jawapannya ialah tolak macam biasa. Okey, jawapannya 5.2. Potong-potongkan, pastikan buat lengkap. Ini akan dapat 10. Macam ini. Itu juga ini, ada titik. Titik mesti susun sebaris. Tolakkan. Cukupkan digit. Kalau titik ada satu digit, bawah pun mesti satu digit.
Kita akan dapat jawapan 4.1. Seterusnya 5.3 tolak 0.32 mencukupkan digit atas kena letak 0. Kalau tolak ni, atas ni wajib dibuat. Kalau tak, jawapannya mungkin salah. Kita boleh tolak, potong 2 sini 10, 8. Tak boleh tolak, sini 4 jadi 12, 9 dan 4 di 4.98. Seterusnya 10.7 tolak 6. 6 tiada titik. Macam ni. Jawapannya ialah 4.7. Soalan yang 11. 3.04. Kalau tolak, sifar di atas ni kena tulis. Kalau tambah, tak perlu pun. Nak buat, tak nak buat pun terpulang kepada kita. Tapi tolak wajib tulis. Kalau atas ni tiada, kena tulis sifar. Kita tolakkan, kita akan dapat jawapan. Okay, sini jawapannya ialah 8.86. Dan soalan yang ke-12. 29.30 tolak 10.19. Ini agak senang sebab titik kedua-dua nombor ni ada titik dan kedua-dua ni dia punya digitnya 4. Kita tolak macam biasa. Jawapannya ialah 19.11. Lihat bahagi pula. Bahagi itu tiada masalah. 3.6 darabkan dengan 3. Ini tiada masalah. 3 darab 6, 18. 3 darab 3, 9 tambah 1, 10. Tapi kalau adik tulis macam ni jawapannya tiada titik, salah. Bila ada titik, turunkan titik saja. Sini. Sebaris turunkan Okey. Jelas kalau tak buat titik, salah. Jadi kalau perpuluhan mesti ada titik perpuluhan. Adik macam ini adik boleh buat pilihan sama ada buat 2 di atas. Macam ni, atau 7.8 ni tulis di sebelah atas, sebelah bawah. Ini sebelah bawah dan sebelah atas. Mana-mana di sini tiada masalah. Yang penting titik tu. Titik jangan dilupakan. 2 darab 8, 16. 2 darab 7, 14 tambah 1, 15. Mesti ada titik. 2 darab 8, 16. 2 darab 7, 14, 15. Titik ni turunkan. Okey, itu darab. Seterusnya, latihan 15. 0.9. Darabkan dengan 6. 54. 6 darab 0, tambah 5, 5. 5.4. Maknanya yang terakhir. Okey, darabkan macam biasa. Okey, 2.0 untuk soalan nombor 16. Baik, sekian saja. Semoga penerangan sebentar tadi bermanfaat dan boleh dimanfaatkan kepada rakan yang lain. Mohon share, view, komen, like dan subscribe. Sekian saja. Terima kasih.